Assalamualaikum. Salam hamba hulur tanda ingatan. Buat semua insan umat Islam di pagi Syawal. Hai semua, Assalamualaikum. Tumse pyar karke. Saya dari Marih. Wow. Emily, saya tertanya-tanya apa keadaan dekat Marih tu. Kuat sangat tak muzik background? Lambat lagi nak raya. Tak apa. Hai Raf Ranger. Hai Mua. Atikah Kamal Hisham, bila Kak Wani nak kahwin? Bila datang jodoh saya? Bila dah datang masanya? Alhamdulillah. Kak, saya orang Bagai Datuk. Hai. Kak Wani nak nombor? Alah. How was your day? Hari ni macam biasa. Saya menjalani kehidupan macam biasa. And hari produktif sikit lah, kita kemas-kemas rumah sikit dan sebagainya. Hindustan kuat sangat tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Thank you. Okay. Saya minta maaf ambil masa korang, tapi saya saja je nak live hari ni. Nak tanya korang sihat ke tak? Wani masak apa hari ni? Lapar. Hari ni tak masak. Hari ni tak masak, dek. Kak Wani umur berapa? Saya umur, cuba teka saya umur berapa? Susah lah nyanyi lagu Hindustan. Okay. Kak Wani minat nak M. Daniel tak? Gila tak minat? Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah. Eyo! Macam tipu sangat lah aku ni. Assalamualaikum. Kenapa kau tiru introduction aku? Waalaikumsalam. Ya ke? Sama ke? Mana aku tak dengar pun tadi. Aku tengah tutorial dengan Tasha tadi. Nak beritahu ke kita borak pasal apa? Apa dia? Kita borak pasal pengorbanan. Pasal pengorbanan? Oh, dalam grup tadi. Tadi time kau makan dengan kita orang tengah borak pasal pengorbanan. Janganlah. Sekejap, aku sebenarnya macam nervous sikit sebab tiba-tiba baru je masuk tak sampai seminit aku tengok situ view 1,000 lebih. Aku cakap, oh aku tak biasa dengan keadaan ni. Aku cakap, ni apa nak buat ni? Ada sama keadaan ni sebab semua orang rindu kat engkau tau. Ada. Terpaksalah aku buat comeback nampaknya. Oh, ya. Wow, Tasha, tu satu statement. Tasha, kau guna filter ke? Kalau tak filter, ya tunjuk pakai filter, pakai filter. Tak, masalah Kau kantorkan aku. Tak, masalah kau kena share dengan aku filter apa kau guna, okay? Filter ni paling natural lah. So sebenarnya kalau tak ada filter pun macam ni jugalah sebenarnya. Memang sedia kala macam ni. Memang dah cantik. Lahir-lahir cantik. Yes. Betul. Boleh. Hai Abang Ajai. Abang Ajai ni kat WhatsApp dia muncul, kat live pun dia muncul. Kau jangan main-main. So hari ni kita nak cerita pasal apa, guys? Korang ada topik ke ataupun kita nak tanya audience ke? Ada soalan ke tiba? Dah lah tiba masuk lepas tu soalan pula kan. Ada. Mungkin kita boleh tanya, kita boleh dengar daripada diorang, soalan-soalan diorang. Tasha putih lawa. Allah, tak adalah filter je ni. Pakailah bogas beauty. Go bogas, go bogas, go bogas, bogas beauty. Sedih. Janganlah. Aku rasa kita layak borak kat grup je lah. Kita tak layak borak kat grup.
Astagfirullahaladzim, tak behave aku. Ya Allah. Lagi teruk kat Dah dalam lah, punya baik, kita borak. baik aku makan. Yelah, aku pun dah prepare. Okay, topik durian laut. Tak, sebenarnya sebelum ni saya dah tanya kat diorang sebab saya dah dapat durian. Lepas tu saya tanyalah, tak apakah aku post ni kan, sebab kita tahu sekarang ni kan semua orang macam very terkesan dengan keadaan sekarang kan. So semua pun macam apa yang kita nampak orang buat pun jadi macam sensitif. Kau gelak Tasha? Tak, Betul, bukan. Syah. Aku ketawa sebab semua orang kena dengar Mira Munyah kocik ni. Kau kunyah jauh sikit daripada mic. So semua orang macam agak bukanlah nak cakap sensitif, nanti macam macam tak juga, tapi macam cepat tersentuh lah dengan apa yang kita post. I mean apa yang diorang nampak dekat media sosial. So saya tanyalah diorang tadi, tak apa aku post kan. Tapi niat nak membantu mereka-mereka yang bagi dekat saya kan. Tahu sebab Betul. diorang pun cari rezeki juga dengan durian Betul. kan. Tak apa, aku rasa Dan ke kau makanan ke. kau clarify je lah kan. Macam kita cakap lah. Kadang-kadang kita nak share pun kita risau juga. Actually kita pun golongan yang terjejas kan Wani, Tasha kan. Betul? Betul? Jadi bila kita Tak tunjuk terjejas macam mana ni. Terjejas betul. tapi kita faham bila kau ni kau Banyak tak air. cakap. Banyak air kita terbuka malam ni. Astagfirullah. Kau cakap. Sambung. Jadi aku sebenarnya aku tak tahu yang durian ni jadi isu tau. Sampailah aku baca artikel baru ni. Siapa Kak Amira Rosli ke orang marah kan. Orang cakap apa? Tapi kita faham yang sebenarnya dia makan tu sebab dia nak share IG orang ni kan jual durian. So kita faham yang netizen salah faham, tapi dalam masa sama kita faham yang Kak Amira tu Kalau pun ada nak terkesan. membantu. So Even harap-harap tadi lepas sebenarnya masa kita orang nak live ni kita macam cakap, jom kita live sama-sama nak. Lepas tu kita borak-borak pasal Compo Chicks pun sebenarnya Wani macam tanya, tak apa ke kita borak pasal Compo Chicks ni. Tapi sebenarnya kan selain daripada, sebab ramai orang tak tahu, Compo Chicks ni juga sebenarnya adalah salah satu inisiatif yang kita buat adalah supaya kita boleh bantu orang lain jana pendapatan. Jadi dengan cara kita promote, kita makan, kita share pada orang, ramai orang boleh jana income, and dalam masa yang sama kita sebenarnya nak membantu jugalah. Betul. Macam tu. Mira jauh sikit pada mic Mira, ya Allah. apa salah Macam kakak? apa pendapat korang pasal kes COVID yang semakin macam statik dan semakin bertambah, tak pun berkurang dah, sedangkan kita dah lockdown berapa lama dah. Apa perasaan korang? Aku dulu, aku ada post sebelum ni. Aku letak lagu. Sia-sia. Itu je ayat aku. Bukanlah Hari ni tinggi sia-sia, gila kes. tapi macam mungkin ada di other side yang kita tak tahu kan. Yang kita tak tahu apa sebenarnya yang jadi, apa yang benda tu berpunca daripada mana. I mean macam, so entah, susah lah nak cakap, tapi yang penting masing-masing kena memainkan peranan masing-masing lah, baik dari segi rakyat jelata dan juga pemimpin. So The thing memang is now, aku rasa macam akulah, aku personally aku memang duduk rumah. Aku memang tak pergi mana-mana, aku memang rasa macam dah jaga mana yang boleh lah. So aku macam frust lah bila rasa macam kita dah buat the best tapi kita tak nampak lagi mana hala tuju. Tapi I believe that kerajaan pun buat yang terbaik. So tapi itulah, macam kita pun buat yang terbaik. So macam memang Allah, apa nak jadi ni, macam itulah. Tapi macam mana kan? Mira ada last week kan merasa macam terlalu stres tau dengan berita orang bunuh diri, dengan gaduh sana sini. Sampai duduk senyap sekejap daripada social media sebab terlalu tertekan. Tak tahulah kenapa, terkesan dan tertekan. So end up ambil masa untuk rehat-rehat dulu. Lepas tu barulah nak tengok social media balik. Tak tahulah, somehow benda ni bayangkan kita yang mungkin ada yelah adik-adik ke kan, mungkin mak ayah jauh bolehlah borak, meluah perasaan, tapi still terasa. Bayangkan orang-orang lain yang
lagi terkesan kan macam mana dia orang handle. So hopefully benda ni cepatlah berakhir sebab dia memang bukan sekadar duit je terjejas kan. Kita punya mental tu sebenarnya ganggu gak lah kan cerita dia kan. Itulah. Mental aku pun aku tak tahu nak pergi ke mana dah. Tapi itulah, dalam aku macam ni pun sebenarnya okay, penting juga mental health kita, tapi somehow aku rasa sangat bersyukur dan ya bersyukurlah kalau nak maknanya kita kena tengok dari sudut pandang yang berbeza. Memang kita rasa kita macam okay, kita pun sangat-sangat terjejas kan dengan show memang tak ada langsung. Dengan dia pengharap program TV, lagi PKPD ni. Tasha dah lama tak ada show. Hey, kau memanglah, kau dah bersara dari dunia. Oh ya bersara. Kan? Bersara sangat. Wani dah bersara ke? Dok. Ke bakal? Dok. Aku rasa tak payah tak? bersara. Kita kan sebenarnya kena menggunakan platform yang ada ni untuk menyebarkan benda-benda yang positif. Aku tengok lagu lama aku dengan Wani Syazan, Wani kecil. Lagu Sinar Terindah tu aku macam, aku message dia, Wani jom buat balik lagu-lagu macam ni nak. Sebab bila aku fikir balik, bila aku fikir balik kan, benda tu akan sentiasa ada dekat media sosial. Benda tu akan sentiasa ada dekat internet kan. So aku harap moga benda tu akan atas asbab orang dengar lagu-lagu yang berusahakan kebaikan, dapatlah aku something nanti dekat sana. So ya, aku bukanlah mula menyedari, tapi dia macam ada okay. Macam tu. Nanti kat sana share lah sikit. Sekejap. Dia batuk pula orang social. Kau nak share dengan aku ke? Lah, kau dapat pahala lebih, kau share lah dengan aku. Takkan nak share. Okay. Kejap sorry, busy lah. Balas message jap. Message siapa? Korang ada Duk. soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya, kita tengok. So kita boleh discuss pendapat masing-masing. Kita boleh buat mukbang sekali. Oh by the way, kita orang yang Tasha makan ni, Tasha tengah makan Korean pepper gochujang punya perisa. Pedas-pedas macam tom yum sikit I rasa dia. Mira makan salted egg sebab warna kuning, so I tahu dah dia pakai salted egg. Dia makan salted egg. Wani makan mala kot. Dia memang favourite. Favorite saya mala. Kau baru abang dengan kakak baru ni baru lalang ni, apa? tak. Ini yang terakhir aku. Yang terakhir balang yang terakhir aku. Lepas tu Weh, tiba yang banyak-banyak tu habis. Ya, ni balang terakhir. Lepas tu tiba-tiba tadi tat. Oh, ada tambah 2 kotak lagi. Alip nak kau dekat dengan Alip kan? Hantar kat Alip. Alip Syajamil. Nantilah aku kira Grab pergi ke Sepang tu berapa. Kalau aku lagi beli pensel. Alip nanti Wani hantar. Pasal kalau korang tak tahu, mala ni saya tak tahu nak describe rasa dia macam mana, tapi honestly saya tak pernah rasa pedas macam ni. Mala the best dia cakap. dia pedas tau, tapi dia aftertaste pedas itu. So Wani mungkin boleh demo sikit tak macam mana Wani makan mala? Saya selalu makan dengan nasi supaya dia naturalizekan rasa pedas. Kadang orang mana nasi? Bawa lah nasi. Janganlah nasi pukul 9:30 malam ni. Habislah aku punya. Lagi beli brown rice. Mala tu ada Aman Aziz lah. Mala tu nama korang, nama orang ke? Hai Farah. Farah bukan kita dah hantar ke Kak Farah? Oh belum sampai kot Mala bukan nama dah orang. Dah hantar kot. Lupa. Kulihat kau berlega-lega di kaki 5. Ingin ku tegurmu tapi terasa curiga. Wih, favourite lagu tu. Tu idola aku tau. Ya ke? Aku Tu suka idola ni. aku, serius. Aku suka ni. Siapa sangka cinta lagi buta dari mata. Dua je. Kau sekejap lagi dia nyanyi. Rakit masuk sekejap lagi live kita. Rakit tengah mengajar kat bawah tu, tengah terandum kat bawah tu. Lawan-lawan dengan dia nanti kan. Okay guys, jadi apa aktiviti Aman korang? tanya.
Ha. Apa dia? Tak tanya diorang ni apa aktiviti diorang PKP ni. Korang dalam live ni pergi kerja ke, work from home ke? Macam mana? Syafiqah, ada COD kat Kajang ke? Ada. Nanti, macam mana nak cakap kan? Nanti cuba search dekat Instagram. Kita orang ada banyak agent-agent yang boleh distribute this kopok chip. Yes. So, Macam mana nak dapatkan, kalau sebab tadi ada juga tanya macam mana nak beli. Korang boleh pergi dekat mana-mana profile Wani ke, Tasha ke, Mira ke, kita orang ada letak link tau kat bio. And every time kita orang promote Kopok Chicks pun kita orang selalunya akan bagi tahu. Kita orang akan tag Kopok Chick HQ. Kat situ ada list pada siapa korang boleh beli. Macam tu. Nak beli dari saya, Wani, Tasha pun boleh. Tak boleh, kita punya dah tak banyak, sorry. alah, aku Satu punya RM. otak tadi. Satu RM18 ya pada yang bertanya berapa handguard. Kita orang dah improve lah design batch yang kali ni dengan yang sebelum ni. Kita improve dari segi kuantiti, daripada segi rasa. So korang kena try lah. Tasha makan, kita ada tiga flavor, ada gochujang, ada mala, ada salted egg. So kalau macam gochujang ni dia pedas, Tasha rasa dia macam ada tom yum sikit lah kalau gochujang ni. Mala dia memang pedas, tapi pedas tu bukanlah pedas yang tak tahan tu, pedas yang best. Mala pula, salted egg dia memang tak pedas, so orang budak-budak kecil pun boleh makan lah. Apa tadi aku nak cakap, aku lupa. Okay, kau cakap pasal improvement tadi kan. So memang yang first batch sebelum Kau ni komen. kau tekan balik kat komen kau, lepas tu kat situ ada, tekan lama-lama tu kat situ ada pin. Okay, bercakap tentang improvement tadi. Waktu first batch kita orang keluar, kita orang, yelah benda ni first time kita orang buat kan. So kita orang mengakui ada sedikit here and there yang kekurangan dari Kopok Chick ni. Tapi insyaAllah untuk second batch ni kita dah improve jadi lagi baik dari segi kuantiti dan juga kualiti dia, insyaAllah. Okay. Betul. Memang kita mengakui lah kalau ada yang komen-komen kan yang kata ada keras ke tebal ke, kita minta maaf tapi insyaAllah kita dah improve. Korang boleh cuba tau. Boleh cuba. Jangan takut nak cuba. Kalau macam sebelum ni packaging dia pun kita ada buat improvement juga sebab last time dia macam ada kita dapat feedback kata macam cepat lemau. Tapi this time kan Tasha tengok macam dah yang baru punya ni alhamdulillah so far yang Tasha buka semua tak ada yang lemau. So macam best lah, korang kena try, okay? Tiga-tiga ni boleh makan macam ni saja, boleh makan dengan nasi. Awal ni memang selalu makan nasi, Mira pun selalu makan dengan nasi. Nasi goreng ke, makan dengan nasi dengan telur dadah ke, telur mata je pun dah sedap sangat dah. Ni keropok ayam, bukan kentang, keropok ayam. Chicken. Kedah boleh post ke? Boleh, jangan risau. Kopok Chick. Mana-mana. Kita boleh post ke mana-mana. Sarawak pun kita post. Gunung Fujiyama, puncak Himalaya, ku boleh post. Apa tu weh? Lagu lah tu, kau tak tahu ke lagu tu? Cuba nyanyi balik. Jangankan Gunung Fujiyama, puncak Himalaya, ku ikut kamu. Jangankan ke Kamboja, ke Ethiopia, ku ikut kamu. Kalau memang kamu cinta aku, jangan gelak. Untuk utara, aku ikut kamu. Background singer pun kau nak masuk juga Perlu sebab benda tu yang buat aku mengingat benda tu. Okay, kita nak buka satu lagi topik. Tasha Sebab macam saya Aku dengan memerhati. Saya sangat suka dengar kedua-dua kawan saya ni bercakap, macam memberikan pandangan. Sebab pandangan dia orang Mila macam Tasha dia ada satu side dia, Mira dia macam ada satu side dia. So saya suka tanya banyak-banyak dekat dia orang ni. So soalan saya untuk next, perlukah perempuan selepas berkahwin
punya. Wani dah nak kahwin? Kau ni janganlah kona. Okay. Perlu Lepas kahwin? perempuan ada simpanan ataupun duit sendiri selepas berkahwin. Perlu. Contoh, sebab kadang-kadang kita macam nak kahwin sebab dia kaya. Dia boleh sarafu. Perlu. Kan? Perlu. And then satu lagi aku nak tanya Cipu Mas. Perlu tak duit simpanan kita tu kita share dengan saudara kita? I mean kita share. Saya ada duit simpanan. Kalau awak perlukan apa-apa bantuan, bagilah tahu saya. Okay. Dia Tasha Masyaha. Okay, no. Aku nak dengar korang dulu bagi pendapat as Alah takutlah dia orang seronok yang lah kita. korang belum berkahwin kan. So apa pendapat korang tentang benda tu? So lepas tu nanti baru aku bagi pendapat aku pula. Okay, Mira dulu. Soalan kau aku yang kena jawab. Okay, first kali kalau tanya, ni pendapat peribadi saya tau. Okay, kalau Wani tanya kan, perlu ke tak perempuan ada saving once kahwin? Aku personally rasa perlu. Okay, sebab apa perlu? Sebab kita tak tahu. Kita memanglah nak kahwin sekali je seumur hidup, tapi kita tak nak apa-apa terjadi, na'udzubillah kan, yang terjadi. So apa lagi yang boleh bantu kita kan kalau kita dah tak ada suami di sisi kan. Memang saving kita je lah yang akan tolong kita sikit-sikit kan. Jadi perlulah ada saving. Tapi kalau kau tanya simpanan kita boleh share dengan suami tak? Kalau suami rajin bekerja, okay, dia memang work hard gila-gila lah kan. Tapi mungkin gaji kita lebih besar daripada dia, tak salah untuk berkongsi atau meringankan beban. Tapi tidak untuk diambil kesempatan. Kerana duit isteri adalah duit isteri, duit suami adalah duit isteri. Jadi, kan? Betul tak Tasha? Jadi, Betul. jadi rasanya tidak salah untuk meringankan beban. Kalau kalau kau tanya aku rasa awal-awal kahwin kita sama-sama nak, yelah kita sama-sama cari duit lah. Contoh kan kalau lelaki tu dia baru bekerja dan sebagainya, tak salah pun kita tolong suami kan, apa yang kita boleh bantu, kita bantulah. Tapi dengan syarat suami kena faham yang itu bukan sesuatu untuk kita take for granted lah kan. So rasanya perkahwinan ni memang susah senang bersama lah kan. Rasanya lah kan, tak tahulah belum berkahwin. Tapi hopefully suami isteri tu biarlah yang sama-sama susah senang bersama tapi tidak mengambil kesempatan, kerana kita tahu suami ni memang tugas dia lah kan sepatutnya kan. Tasha, betul ke? Kalau saya salah tolong betulkan ya. Jadi kalau tanya akhirnya perlulah ada saving. Kalau Mira rasa Mira kena ada saving lah. Tapi tak tahulah orang lain. Kau saya cakap mute. Ibu! Mana dah nak kahwin? Ibu aku masuk bilik. Okay, Wani. Aku tak ada dalam gambar sebab aku bertanya. Aku pun tak tahu. Mana boleh kalau aku jawab kau kena jawab juga. Aku yang tanya sekarang ni, bagi Tasha jawab. Astagfirullahaladzim, kalau macam tu baik aku tak payah jawab. Okay, kalau di zaman sekarang ini sebenarnya it's either sama ada dah berkahwin ataupun belum berkahwin, semua orang kena ada saving masing-masing. Tak kira sama ada dah nak kahwin ke ataupun belum lagi nampak bayang nak kahwin ke, semua orang ada kena ada saving. Sebab apa? Sebab benda itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Macam kita perempuan, satu hari nanti bila kita dah berkahwin, walaupun kita dah di bawah tanggungan suami, tapi kita ada adik-adik, kita ada keluarga yang menjadi tanggungan kita. Jadi saving itu diperlukan untuk kita buat kebajikan kepada ahli keluarga kita. Dan untuk kita ada duit untuk kita buat kebajikan pada orang lain, bersedekah dan sebagainya. Okay, tapi kalau cakap pasal boleh ke kongsi dengan suami? Sebenarnya macam Mira kata tadi, duit isteri adalah duit isteri, duit suami adalah duit, dalam duit suami ada bahagian isteri. Okay, tetapi kalau atas ihsan seorang isteri nak membantu meringankan beban suami, itu adalah satu benda yang mulia. Okay, dikala suami dia memang mungkin memerlukan bantuan pada isteri, itu sangat bagus untuk kalau isteri itu ada ihsan untuk membantu. Sekali lagi macam Mira kata, tapi bukan untuk diambil kesempatan. Jadi kalau insya-Allah maksudnya Mira dah boleh kahwin?
Itu yang kita nak dengar. Jadi Tak adalah. sebenarnya kalau insyaAllah kita Tasha doakan semua kat sini yang belum lagi bertemu jodoh akan ditemukan jodoh dengan orang-orang yang tahu agama, Amin. yang tahu hukum hakam agama, tahu tanggungjawab sebagai seorang suami. Jadi bila lelaki itu dia beragama dan mengamalkan agama dia tidak akan mengambil kesempatan ke atas isteri dia. Dia tahu tanggungjawab untuk isteri dia, apa bahagian isteri dia, apa bahagian orang-orang lain yang di bawah tanggungan dia, macam Dia tu. faham. Jadi berkongsi tu tak ada masalah. Kadang-kadang ada orang kata tak boleh lah, apa pula nak, ni duit saya macam tu kan. Tapi dalam berumah tangga dia akan ada ups and downs. Tak kira lah kita stable mana pun. Dia akan ada ups and downs in marriage. Even kalau kita tak berkahwin pun, kehidupan kita sebagai orang bujang pun akan ada ups and downs. So, sama juga seperti berkahwin. Dan berkahwin ni pula adalah satu benda lagi yang I would say that marriage ini, perkahwinan ini adalah ibadah. Jadi apa-apa benda yang ibadah, dia memang ada ujian. Apa-apa benda yang baik, dia memang akan ada ujian. Jadi di situ perlunya kesepakatan, sama-sama saling tolak ansur, faham, cari ilmu sama-sama untuk upgrade diri sendiri supaya dapat melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah gitu. Tak Betul, semua sepakat di kampung. Tapi itu adalah sekadar pandangan ataupun pendapat saya yang baru berkahwin, baru nak masuk 3 tahun. Jadi itulah, setakat itu je lah saya. Baru 3 tahun. Kau dah rasa macam 30 tahun kan? Aku rasa macam Baru 3 tahun. 3 tahun dah. Macam celik. Aku kahwin 2018, 2021. Sekarang 3 tahun lah. Ya, ada orang tanya apa ni? Jap, mana tadi? Ada orang tanya Wani fokus macam tengah kursus kahwin. Dek, kursus kahwin pun aku tidur, Dek. Kau dah pergilah. Kau dah pergi kursus kahwin? Aku tengoklah video orang pergi kursus kahwin. Lepas tu ada soalan. Ada soalan. Cang, Assalamualaikum. Apa pendapat akak-akak semua dengan education zaman sekarang, sebab saya tengok banyak juga masalah dan tekanan dari student-student ni lah. Student sekarang memang tak pergi, dah jarang pergi sekolah kan, and macam Tasha ni adalah cikgu. So pun mengajar dari rumah. So macam mana rasanya, okay, first dari sudut perspektif seorang cikgu, macam mana Tasha rasa dari segi diri sendiri mengajar dari rumah dengan environment rumah kan, dia tak ada pergi sekolah, dah tak berdepan dengan student, dah tak ada two way communication. I mean macam kau depan-depan ni lagi senang nak control, nak semua kan. Dan macam mana dari sudut pandang seorang cikgu terhadap anak-anak murid yang keadaan sekarang ni. Keadaan sekarang ni. Apa boleh jadi? Honestly sekarang ni kan, dalam keadaan, bila kita cakap pasal menuntut ilmu ni, memang sebaik-baiknya adalah bila kita dapat bersua muka dengan guru tau. Dalam apa-apa pun ilmu yang kita tuntut lah, okay? Ilmu akademik ke, ilmu agama ke. Tapi keadaan sekarang dah memaksa kita untuk, dah menjarakkan kita lah untuk kebaikan dan keselamatan semua orang. It's difficult. It's tough. Keadaan dia berbeza dengan masalah-masalah lain. Macam contohnya, tak semua anak murid yang ada internet connection. Tak semua orang ada peranti, maksudnya macam Facebook, ada handphone ataupun laptop yang diorang boleh gunakan. Ada yang terpaksa berkongsi dengan adik-beradik lain yang sama juga belajar online. Jadi benda tu memang sebenarnya memang jurang tu sangat jauh lah. Tapi stres itu bukan sahaja pada anak murid, tapi kepada guru-guru juga sebenarnya. Yang mengajar ni pun kita pun stres. Apatah lagi kalau cikgu yang mengajar tu dia ada anak-anak yang belajar online juga dekat rumah. Dengan dia nak mengajar anak orang lain online, dan masa yang sama anak dia pun belajar online dengan guru lain. So keadaan tu memang chaos, tapi kita cuba buat yang terbaik lah. Dalam keadaan sekarang ni, walaupun kita dah tahun kedua berdepan dengan COVID ni, tapi sebenarnya dia masih lagi sesuatu benda yang baru sebab kita banyak trial and error dalam keadaan sekarang ni. Mana satu yang terbaik. Tapi sekarang ni memang keadaan memang mencabar, tapi semua orang pun
tertekan, semua orang pun terkesan dan semua orang pun cuba buat yang terbaik dengan keadaan, dengan apa yang ada sekarang. Macam itulah. Dan aku rasa kalau cikgu pun stres ni kan lagi anak murid yang kecil, budak kecil-kecil tu kan, lagi dia orang macam mana dia orang, macam kita sebagai seorang dewasa, kita no matter what kita kena adapt juga dengan keadaan. Kita akan berubah mengikut situasi no matter what. Kita boleh ke tak boleh, kita akan cuba juga. Tapi diorang yang budak-budak adik kecil-kecil ni, macam mana diorang nak twist dalam masa yang sangat singkat kan. So aku pun rasa macam agak kasihan pada mereka yang tengah sekolah sekarang ni. Okay, sebenarnya kan kalau nak cakap pasal budak sekolah, memang budak sekolah terkesan sangat. Tapi ada satu lagi daripada aspek seorang ibu yang ada anak kecil yang sedang membesar macam Muammar. Diorang pun sebenarnya walaupun diorang belum lagi boleh mengekspresikan perasaan dia, tapi kita faham dia tak dapat peluang untuk explore macam mana kanak-kanak lain sebelum-sebelum ni. Kita nak bawa dia keluar, kita takut. Kita nak bawa dia pergi explore permainan-permainan kat luar, benda-benda kat luar yang sebelum ni used to be satu benda yang kita tunggu-tunggu nak bawa dia every weekend contoh kan. Tapi kita tak dapat nak buat macam tu. So dia pun duduk dalam rumah, terkurung. Kalau main pun dekat area garaj rumah saja. Lepas tu ulang rutin yang sama. Jadi sebenarnya macam kesian juga. Kesian sebab dia tak mendapat peluang untuk membesar dengan yang terbaik lah. Membesar dengan keadaan yang boleh explore. Ya, sebab waktu di umur sekarang ni lah sebenarnya nak explore dunia ni macam mana. Apa lagi Allah ciptakan untuk kita explore dan mengagungkan kebesaran dia. Tapi we don't have that opportunity. Sebab bukan kat rumah kita tak boleh nak rasa benda tu, boleh. Tapi terbatas. Kita nak tengok alam, kita nak tengok langit, nak tengok binatang-binatang, haiwan-haiwan kat luar, tumbuh-tumbuhan kat luar. Nak ajar dia macam mana kita pernah, macam mana kanak-kanak lain pernah dapat peluang macam tu sebelum-sebelum ni. So it's kind of hard. Tapi itulah macam aku sebagai seorang mak, aku memang berdoa supaya benda ni cepat habis, cepat settle, supaya Muammar dapat membesar dalam keadaan yang terbaik lah, yang terbaik, keadaan yang selamat. Sekarang ni kalau boleh keluar pun kita pun takut nak bawa dia keluar kan. Lepas tu kita pun nak keluar sendiri pun kita pun tak berani dengan keadaan parents aku pun pernah, family aku dah pernah COVID sebelum ni, mami dah masuk ICU. Kita memang jadi trauma pun ni, paranoid memang. Tak tahu macam mana nak cakap. Tapi memang sabar. Tak nangis, mengah. Jangan nangis. Tapi itulah, aku baru baca tadi dekat Twitter ada dia cerita anak dia tanya dia ke apa, aku dah lupa, tapi dia mengadu dekat mak dia, dia rasa macam dia dah lupa macam mana perasaan happy. Allahu Akbar. Kita sebagai orang besar pun macam bila dengar budak cakap macam tu, kita pun macam jadi downnya. Lagilah kita bertambah-tambah down bila kita dengar anak kita cakap macam tu kan. Dia lupa macam mana rasa happy tu. Punya rasa, punya stresnya dia keadaan sekarang ni kan. Maybe dekat kita rasa macam okay, dulu aku bekerja and then time sekarang aku nak rehat duduk rumah, tapi ada family yang bukan, kita kena anggap semua orang tak sama perjalanan dengan kita. Kalau kita rasa kita ni terkesan, ada orang lagi lebih terkesan daripada kita. Betul sangat. Sebab tu kita kena bersyukur kan. Itulah, aku pun rasa kita kena bersyukur. Aku pun kadang-kadang aku lupa. Tapi itulah sebab tu hadirnya kawan-kawan sebegini untuk mengingatkan aku. It's normal untuk kita rasa down. Sebenarnya normal untuk kita rasa down sebab kita manusia biasa. Tak mungkinlah kita akan rasa okay, stable je kan. Kita manusia biasa, memang akan ada ups and downs dalam kehidupan kita. Kita akan rasa macam apa ni. Tapi sometimes kita kena menikmati perasaan itu so that kita boleh heal better. Sebab kalau kita ignore, sebab ignorance ni akan membuatkan kita lebih susah nak move on dan kita lebih pendam, kita akan jadi lagi sakit. So sometimes it's good untuk kita take some time to feel it. To feel it. So lepas tu kita akan senang, lebih mudah untuk let go dan think wisely lah, lebih wiser and better selepas itu. So macam aku pun kadang-kadang akan mengeluh, ya Allah, setiap kali, misalnya sekarang aku dah tak nak tengok dah kes berapa tau setiap hari, sebab aku macam aku duduk Melaka, so aku macam dah lama gila tak jumpa mak aku, mak ayah aku. Lepas tu masa mak aku kat ICU pun aku tak
aku tak ada dekat sana dengan dia, dengan family semua. So mak aku pun rindu cucu, mak aku pun nak balik jumpa anak dia macam tu kan, nak jumpa menantu, kan nak jumpa rakib. So kita orang macam, aku tak nak tengok dah kes sebab aku rasa bila aku tengok kes tu buatkan aku rasa macam aku Down. jadi lagi down. Aku jadi lagi down macam aku dah duduk rumah ni, aku dah buat semua yang aku boleh. Anak aku jadi, aku jaga anak aku, kita orang ni semua. Jadi benda tu macam buatkan aku macam stres lah sebenarnya. Tapi Rakib selalu cakap kat aku lah, tak apa, ada hikmah dia macam ni. So mak aku pun cakap, tak apa kakak, lebih baik kita dapat video call macam ni je daripada aku macam teringat-ingat masa aku video call mak aku kat ICU, mak aku koma. Kau faham tak? Macam aku macam Mira pun ingat. jadi benda tu macam Kita ya Allah bersama melalui pengalaman itu. Oh my god, kita pun tengah aku terasa oleh aku. So benda tu, perasaan tu macam menghimpit aku lah. Tapi aku cuba positif and memang setiap hari hopefully for the better future lah. Bukan untuk aku je, untuk family. Sebab kita tak tahu kan berapa lama lagi masa kita tersisa ni. Macam tu. Betul. And kita nak welcome Amira Zaini. Ada Amira Zaini. Hai. Hai Mira. Amira Zaini. Dia ada komen kat atas tadi. Mm. Oh, dia tanya kopok kot. Dia tanya Dia cakap sedapnya kopok. Hai tak Sedap. kat dia. Thank you Mira. Amira senyap Korang je boleh sebab order. Tasha dengan Wani tengah berborak. Amira asyik makan je bila nak bunyi suara. Okay, aku ada soalan. Hoi, Apa dah aku 10 ni. Soalan apa lagi? last. Apa pendapat korang tentang, apa yang korang faham tentang jadi diri sendiri? Kenapa kau macam tu? Jawab dulu kan. Mbak Nadim Mira dah jawab dulu. Kau pula jawab. Apa Aku dengar. pendapat korang? Semua follower, semua yang tengah tengok ni pun boleh juga sama-sama berfikir and bagi korang punya feedback ataupun bagi korang punya buah fikiran. Apa yang korang faham tentang menjadi diri sendiri? Perlu Thank ke, you tak perlu ke? Mira. To what extent? Okay, boleh silakan. 10 markah tiba. Okay. Hari, Benda ni sangat general. Aku rasa mungkin ada poin-poin yang aku akan lupa untuk nak cakap. Tapi cuba untuk dengar dengan hati yang terbuka dan minda yang terbuka. Aku rasa setiap individu ni Allah dah ciptakan memang berbeza-beza dan setiap individu ni ada perangai sisi-sisi yang berbeza. I mean kita manusia kan, kita ada macam-macam perangai. Kan, sekejap boleh jadi macam ni, sekejap boleh jadi macam ni, kan? So aku rasa menjadi diri sendiri perlu mengikut keadaan dan surrounding. Macam contoh kita dalam aku mengambil contoh macam aku dalam industri. Macam mana pembawakan aku dan macam mana orang keliling aku, macam mana aku bersosial dan macam mana aku berperwatakan di Halayak ramai. sekeliling aku dengan orang ramai yang tak kenal aku dengan orang yang rapat dengan aku. Aku macam mana nak cakap selalu orang cakap, oh Wani ni macam ni sebenarnya, tengok kat luar, tengok dalam Instagram lembut je, itu je, ini je, tapi bila dah kenal, oh ya Allah, kasar orangnya, macam ni orangnya kan. Siapa cakap tu tak baik, jahat. Tapi aku mengaku aku memang orang yang sikit kasar lah, aku macam sikit kasar je lah Kau kan. bukan kasar lah. Siapa cakap kau kasar? Aku personally Jangan sampai aku pukul orang tu yang cakap kau kasar tu. Mira. Jangan, aku personally rasa aku bukanlah kasar. Aku macam buat satu benda tu aku macam, tak tahulah, tak ada, susah lah nak berlemah lembut ni, macam tak boleh lah. Macam contoh, benda yang sangat simple, vacuum. Mesti nak kena ada ketuk, terkena dinding lah, terkena itulah, terkena Tu inilah. nama dia clumsy. Bukan kasar, clumsy. Ya ke? Okay, berbalik pada soalan tadi. Menjadi diri sendiri tu perlu mengikut keadaan dan dengan surrounding kita lah. Macam contoh, tak bermakna aku dalam industri aku membawa perwatakan yang macam macam mana nak cakap, aku pun tak tahu orang pandang aku macam mana, tapi ni apa yang selalu aku banyak dapat adalah orang pandang aku, orang ingat aku yang lembut, aku yang sangat lemah lembut dan soft spoken, tapi sebenarnya Indah. So bila dengan orang sekeliling aku,
lain. So adakah aku di depan orang lain tu aku berpura-pura? Tidak. Tapi yelah, kita depan orang, kita jumpa orang, kita behave lah sebab kita pun tak tahu perangai orang tu macam mana kan. Takkan kita terus nak kom macam Wani, Muan cakap saya tak pernah ingat Wani lembut. Astagfirullah. Muak. So aku punya Aku faham. ah, Aku faham. apa yang kau faham? Okey, kau pula jawab. Aku tak tahu lah. Tasha jawab. Janganlah. ni Aku yang tanya tadi. Mira. Apa jawapan dia? Betul lah, saya setuju dengan Wani. Kita memang jadi yang lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Cuma bukan jadi lebih baik dari orang lain. Jadilah diri sendiri dan selalu bersyukur dan muhasabah. Tapi kita boleh juga gunakan contoh ataupun apa ni? Contoh kau poci ke sini. Tapi kita juga boleh jadikan orang lain tu sebagai contoh. I mean bukan kita nak jadi dia, tapi kita bukan nak berlumba juga, tapi macam orang tu boleh jadi baik, orang tu boleh pakai stokin lah, aku tak boleh pakai stokin lah. Aduh susah betul lah. Tapi mungkin aku boleh try pakai stokin. Out jugalah. Aku sakit. Kan? Suka Tasha? Bukan seseorang contoh. Faham. Basically aku pun sebenarnya setuju. Tasha sendiri pun setuju dengan jawapan Wani sebenarnya. Sebenarnya perlu ikut keadaan. Kita jadi diri sendiri. Sebenarnya bila kita di depan orang, kita jaga tingkah laku kita, itu bukan bermakna kita being fake. Bukan bermakna kita jadi orang yang berpura-pura ataupun orang yang palsu, bukan. Tapi sebab kita ada tanggungjawab untuk membawa peribadi yang baik di hadapan orang. Maksudnya kita nak jadikan kita tak tahu siapa jadikan kita contoh, kita tak tahu siapa yang akan tengok kita, perhatikan kita. Jadi it's bila orang kata macam, sebab aku macam terfikir soalan ni sebab kita tengok sekarang ramai gila orang macam mula buat banyak benda sebabkan benda yang tak baik lah. Sebabkan dia kata saya rasa saya selama ni berpura-pura. Saya rasa selama ni saya fake. Jadi saya nak buat macam ni sebab saya lebih selesa jadi diri sendiri. Macam tu. Tapi itulah dalam kehidupan kita ni, kita hidup atas muka bumi ni ada peraturan. Kita ada Allah yang menciptakan kita yang tetapkan peraturan tu untuk kebaikan kita sebenarnya. Jadi kalau kita nak ikutkan suka hati kita memang boleh langgar apa pun kan. Tapi sebab ada peraturan-peraturan tu, peraturan-peraturan adat dalam kehidupan, itulah sebenarnya menjadikan kita seorang yang berperibadi yang baik. Macam Wani dia kata dia kasar, bukan dia kasar sebenarnya, dia macam clumsy. Kalau nak kata kasar, rasanya saya paling kasar antara tiga orang ni. Tak ada lah. Paling macam serius, paling kasar, mungkin paling Wani dia macam dia cute. macam anak-anak kan cute, ciki-ciki macam tu sebenarnya. Dia bukannya kasar. Macam baby. Baby Syamel. Sebenarnya aku 16 tahun. Nah tengok tu kan, korang nampaklah sendiri kan. Sebab dia Okay. manja lah Tasha. Ya, manja itulah tu. Dia kan anak tunggal. Okay lah, dah lah. Wani, Ya. Wani nak tengok kau punya patung tu, comel pula. Ni, this is unicorn. This is unicorn, so cute, but we But what? don't approve this rainbow, okay? Kenapa? Faham? YT yang tahu je tahu. Faham. Mira ni dia innocent sangat lah. Dia terlalu innocent. But we don't judge. We don't judge. We don't judge. We just Apa don't ni? support. Kau ni lah Mira. Kau ni lambat Aku lah. ni lambat sikit. Apa ni? Tapi dah pukul 10 dah. So Kalau kau bukannya tidur pun pukul 10. aku ada benda yang perlu Apa benda apa? dilangsaikan. Benda apa? Berjihad? Kat mana? Patutnya pukul 9.30 aku dah masuk ke medan perang ni. Kau Sebab sepatutnya kau tak Mira. Dia cakap sepatutnya 9.30 dia dah masuk medan perang. Kau sepatutnya masuk live ni pukul 9. Entah, 9 sharp. Kau buat apa pukul 9? Sorry lah. Parcel datang lambat lah.
Okay, so sebelum kita end live, maybe kita boleh recap sikit pasal Kopo Chick. So orang siapa yang nak try rasa boleh dapatkan. Wani, silakan. Betul, siapa yang nak rasa Kopo Chick, kita ada 3 flavor. Dekat saya adalah mala, dekat Mira, Salted egg. Dekat Tasha adalah gochujang. Betul. So kalau korang dekat seluruh pelosok dunia pun it's okay, kita orang boleh post. Jangan risau, insyaAllah kita akan post baik-baik. Kita akan rate baik-baik. Satu balang ni RM18 saja. Tapi cuba korang tanya HQ sebab mungkin dia orang ada promo ke, beli 3 balang dapat berapa-berapa ke kan. Betul? So, Boleh cepat-cepat. dapatkan kat mana Mira? Okay, kalau korang nak dapatkan ni, kita ada ramai sangat-sangat stokis dan agent. Masa kita live ni pun boleh nampak kan ada Kopo Chick Ampang lah, Kopo Chick mana-mana negeri semua ada. Dan boleh terus ke HQ kami di Instagram Kopo Chick yang saya dah pin ni. So anything korang boleh berurusan di sana. Lepas tu feel free untuk cerita apa saja yang kalau korang nak komen ke kan, nak cakap apa-apa ke, boleh DM kami bertiga. Dan kalau ada sesiapa yang interested untuk jana income bersama dengan Kopo Chicks, jadi squad kita, boleh juga pergi ke Kopo Chicks HQ. Kita akan bagi link untuk anda pergi register di website, okay? Okay. Terima kasih. Thank you Wani, semua Wamira. for Thank you your Tasha, time. thank you Wani. Jumpa Nanti kalau ada lagi. rezeki kita live lagi. Aku rasa kita patut live every week untuk kita share tentang Kupas. something. Yeah. Yes. Kita ambil Boleh satu bagi dua cadangan topik. Kan, satu dua topik so that kita boleh kupas. Okay, Ah, ons. Okay, Kasih terima jadi. kasih. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Salah silap kurang kita orang. Kita kasih Nanti aku ingat kau minta maaf kat aku baru nak fikir nak maafkan, aku tak nak kat Wani. Alamak, ada orang tanya tu lah. Tapi alah. Macam mana nak jadi pelajar tertarik bersemangat masuk kelas? Okey, sikit. Dia sebenarnya depends. Dia tengok daripada siapa student yang korang ajar, umur berapa. Sebab approach untuk sekolah rendah dengan budak sekolah menengah berbeza. Kalau masuk sekolah menengah, kau jadi badut, orang memang tak layan kau ya. Aku tak boleh ajar budak sekolah. So macam Wani mungkin sesuai untuk berada di sekolah rendah lah. Kalau sekolah rendah dia orang suka, lagi kau animated, lagi dia orang suka. Lagi kalau kau macam Lagi badut lagi dia expression, suka. lagi badut, lagi menarik bagi dia. Jadi kalau korang boleh bayangkan kat sekolah macam manakah keadaan aku. Keluar kelas ada satu berpeluh-peluh ya. Tapi Tasha Sebab- memang lawak weh. Tasha serius ni. Allah. Korang kena tahu Tasha ni dia penghibur kita orang. Okay. Kalau stres dia cari dia. Dia boleh hiburkan. Sebab first time aku jumpa Tasha aku malu sangat. Lepas tu aku pergi show sama-sama dengan dia kan. Lepas tu aku kena tidur satu katil dengan dia kan. Aku malu gila time tu. Oh my god. Kenapa? Asal lah. Entah sebab aku masa tu baru kan masuk masa FMC. Kau kan dah lama lepas tu kita pergi ke Sabah kot. Lepas tu kita sama bilik. So aku pun malu sangat. Tapi aku buat buat muka kejong. So I dah pernah tidur dengan Wani Aswita di sekolah kita. Okay guys. Thank you for watching. Itu conclusion dia. Bye semua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Salam.